pendahuluan. Seperti yang kita sedia maklum, pada era globalisasi ini, penggunaan rokok elektronik yakni vape sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia dari segenap penjuru dunia. Di samping itu, penggunaan vape sekarang semakin meningkat dalam kalangan masyarakat dan perkara ini amat membimbangkan Kementerian Kesihatan Malaysia serta masyarakat secara khususnya kerana kesihatan diri seseorang dan masyarakat tidak dapat dijamin. Terdapat beberapa punca-punca yang menyebabkan penggunaan vape ini berleluasa dan antaranya punca utamanya ialah sifat kita yang ingin mencuba perkara baru yang terkandung dalam diri seseorang manusia dan menyebabkan mereka tewas dengan godaan nafsu mereka sendiri. Tujuan pembentangan ini adalah untuk menerangkan pandangan para ulama terhadap hukum hakam yang berkaitan dengan isu pengharaman vape di dalam Islam. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah mengeluarkan satu tagline iaitu mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi vape perkataan asal dia daripada bahasa Inggeris iaitu vaporization yang membawa makna satu proses pengewapan ataupun maksud lain dia vaporizer iaitu satu alat yang digunakan untuk menghisap tembakau, ganja dan campuran rokok yang lain. Selain itu, vape juga dikenali sebagai rokok elektronik atau Electronic Nicotine Delivery System atau dikenali sebagai e-cigarette. Okay. Pada Ogos 2014, Kamus Oxford telah mengeluarkan definisi berkenaan vape. Okay. Dia ada dua definisi dia. Yang pertama, perbuatan menyedut dan menghembuskan wap yang dihasilkan oleh rokok elektronik atau peranti yang seumpama dengannya. Yang kedua, maksud vape ni dia dalam Kamus Oxford mengatakan bahawa alat peranti elektronik yang digunakan. Vape ini merupakan satu inovasi teknologi baru iaitu daripada rokok konvensional. Rokok dulu-dulu orang hisap, sekarang pun ada rokok tu. Contoh macam Dunhill, Marlboro. Tapi sekarang ni vape ni lagi advance. Dia rokok moden yang menggunakan cas bateri. Ya. InsyaAllah pada lihat pada slide ini dalil-dalil daripada Imam Syatibi mengatakan mengenai ad-daruriyah iaitu pecahan daripada maqasid syariah. Adapun ad-daruriyah maksudnya ialah sesuatu yang mesti ada dalam membina maslahat agama dan dunia. Tanpa kewujudan kepentingan asas ini, maka urusan kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan betul. Tetapi ia akan rosak, kacau bilau serta kehidupan yang akan musnah. Maksud ad-daruriyah ni kalau tak ada, berlakulah kacau bilau dan ketidakkeharuan di dalam kehidupan. Manakala pada kehidupan akhirat, hilangnya kesejahteraan dan kenikmatan dan kembali dengan kerugian yang nyata. Di dalam dalil ulama lain mengatakan ad-daruriyah ini adalah suatu perkara yang terdesak ataupun suatu perkara yang terpaksa dan tidak dapat dielakkan. Jadinya ad-daruriyah ini adalah objektif ataupun dikenali sebagai kehidupan agama yang mana kita perlu tertegak padanya. Soalan di sini, kenapa dia begitu penting? Kerana anda kata ad-daruriyah ini tiada, asas ini tiada, asas kehidupan ini tiada, maka berlakulah kekekaran di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau contoh, kalau asas tak ada, kehidupan kita akan bercelaru. Seperti mana pokok ada akar, kalau tak ada akar, tumbang tak? Tumbang, sebab asas dia tak ada. Macam itulah kehidupan, perlu ada asas, perlu ada pokok. Pada slide yang seterusnya, iaitu slide mengenai 5 asas insani yang menjadi kemaslahatan dalam kehidupan. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah nyawa, yang ketiga adalah keluarga atau maruah diri, yang keempat adalah harta, dan yang kelima adalah akal. Allahumma salli ala Muhammad. Tadinya majoriti ulama telah menjatuhkan hukum haram di dalam vape atau rokok elektronik di atas sebab dia telah berlanggar dengan 4 asas insani. 4 asas insani iaitu nyawa, yang kedua adalah Allahumma salli ala Muhammad, yang kedua adalah
maruah diri ataupun keluarga, dan ketiga adalah harta, dan yang keempat adalah akal. Jadi contoh yang saya boleh berikan kenapa vape ini jatuhnya hukum haram adalah contohnya Ali adalah penghisap vape yang tegar. Ali ni dan dia telah disahkan mengidap penyakit paru-paru dan juga jantung. Dia telah memudaratkan dirinya juga, telah memudaratkan nyawa, dan termasuk juga dia memudaratkan dirinya sendiri, dan dia telah memudaratkan juga akal dia. Mungkin efek-efek di dalam otak dia atau pemikiran dia akan terjejas juga disebabkan vape ini. Jadinya dengan itu, apabila penggemar hisap vape, dia telah bercanggah dengan asas harta. Daripada dia beli keperluan, dia boleh beli keperluan, dia pergi beli tu. Jadi dia jatuh sakit, dia kena bayar lagi. Jadi telah bercanggah dengan asas harta. Berdasarkan dalil yang saya sebutkan sebelum ini, sudah terang lagi bersuluh, ad-daruriyah ini adalah sebenarnya ada pecahan daripada maqasid syariah. Jadinya pengharaman vape ni telah menjadi satu kaedah yang menjadikan vape ini haram. Para ulama telah menerangkan vape ini pengharamannya sebanyak 99 kaedah sudah ada. Jadinya ad-daruriyah ini adalah objektif ataupun dikenali sebagai asas kehidupan agama yang mana kita perlu tegak padanya. Jadi asas ini kalau tak ada, habislah kesukaran berlaku di dunia, di akhirat susah. Tak ada asal. Contoh ada pokok tak ada akar. Jadinya pokok tu boleh berdiri tak? Tak boleh. Tumbang. Macam itulah kita perlu ada akal, ada asas. Asas kita adalah 5. Pertama nyawa, kedua akal, ketiga harta, keempat keluarga, kelima agama ataupun iman. Jadinya vape ini telah para mufti, para ulama kontemporer kita pada hari ini, majoritinya telah mengharamkan vape ini kerana telah melanggar 4 asas insani, 4 asas kehidupan. Yang pertama adalah nyawa, kedua adalah akal, ketiga adalah harta, keempat adalah keluarga. Jadi contoh yang lebih jelas, seorang yang tegar menghisap vape, contohnya Ali, seorang hisap penggitar vape, dan dia telah jatuh sakit dan doktor telah memberitahu dia ini telah mengidap penyakit paru-paru berair dan jantung. Dia telah menjejaskan nyawa dan akal dia, dan maka Ali telah mudaratkan dirinya sendiri sekaligus dengan harta juga terjejas. Duit yang dia beli ni tak ada memanfaat pada diri dia, lebih mudaratkan adalah, dan juga bersekali keluarga, dan dia telah menjejaskan pemikiran keluarga. Jadi ia faham tak dari situ? Kaedah pertama kami mengambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah juzuk 2 ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Maka ayat ini hendak menerangkan janganlah sekali-kali kita mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan, yang mana apabila kita menghisap rokok elektronik, ia akan mendatangkan penyakit kronik terhadap diri sendiri, seperti penyakit jantung, paru-paru membengkak dan lain-lain. Maka di sini ayat ini telah dikiaskan dengan mengambil pandangan asal, iaitu memudaratkan diri sendiri, maka ia jatuh kepada hukum haram. Kita boleh mengambil juga pendapat-pendapat pakar dalam kajian saintifik, yang mana ia menjadi punca bahayanya rokok elektronik ini. Ini juga bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, iaitu yang ini
wahai Muhammad, melainkan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, iaitu bukan malaikat. Maka bertanyalah kamu kepada ahli zikri jika kamu tidak mengetahuinya. Maka pernyataan maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Kami di sini ia merujuk kepada pakar-pakar saintifik ataupun pakar-pakar doktor, iaitu hal yang demikian berdasarkan dalil di atas pendapat saintifik telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM. Mereka yang menggunakan rokok elektronik ini menunjukkan kesukaran mereka untuk menghentikan tabiat merokok akibat kebergantungan kepada nikotin. Bagi menyimpulkan kesemuanya, kami mengambil firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maksudnya, jangan kamu membunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Surah An-Nisa juz 4 ayat 29. Ayat ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang mengasihani hamba-Nya dan sekali lagi menegah hamba-Nya dari menyakiti diri sendiri. Maka kita dapat menyimpulkan setiap firman-Nya di atas bahawa hukum bagi rokok elektronik ini adalah sama sekali haram. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la darara wala dira, yang bermaksud tiada kemudaratan dalam syariat Islam dan tidak harus mengenakan kemudaratan tanpa hak. Hadis ini menunjukkan bahawa kita diharamkan untuk melakukan kemudaratan terhadap diri sendiri dan diri orang lain. Hal ini kerana ajaran Islam sangat mementingkan keselamatan peribadi orang lain. Ini termasuklah kita menghisap rokok elektronik yang boleh membahayakan kesihatan diri dan juga kesihatan orang lain. Seterusnya, satu kaedah fiqh telah dijadikan daripada nas hadis ini. Dalam sudut usul fiqh terdapat satu kaedah, iaitu al-ummu tukidu an-nafi siki fi nakirah, yang bermaksud nakirah yang datang dalam konteks penafian menunjukkan kepada keumuman. Perkataan dara menunjukkan dalam bentuk nakirah. Ini menunjukkan bahawa Islam telah menafikan pelbagai kemudaratan dalam pelbagai sudut aspek yang dilakukan. Ini juga termasuklah kemudaratan yang dilakukan kepada diri sendiri yang akan membawa kesan buruk kepada ramai yang berada di sekeliling. Ikut kata pakar kesihatan, yang pertama, Dr. Ashok Zashariah Philip. Dia berkata, di dalam asap rokok konvensional mempunyai banyak bahan kimia yang juga berada dalam rokok elektronik. Ini menunjukkan bahawa rokok elektronik itu sangat bahaya untuk digunakan. Yang seterusnya, FDA, iaitu Food and Drug Administration. Mereka telah melakukan satu ujian makmal tentang kandungan rokok elektronik dan menjumpai terdapat bahan kimia diethylene glycol, dan ini juga menunjukkan satu kemudaratan yang boleh dapat di dalam penggunanya. Oleh itu, para pakar perubatan telah bersepakat bahawa rokok elektronik ini membawa kemudaratan kepada penggunanya. Bahayanya vape terhadap kesihatan kita. Okey, yang pertama, dia menurunkan sistem imunisasi badan kita. Itu satu. Yang kedua, macam yang tadi yang saya beritahu tadi, masalah kesihatan seperti barah, kanser, gangguan usus dan lain-lain lagi. Sebab banyak penyakit sebenarnya kalau hisap vape ni. So, yang mana hisap tu tolong berhenti-hentilah ya. Lepas tu, mudah meletup kerana cepat panas. Okey, kenapa vape ni mudah meletup? Sebab cepat panas. Sebab vape ni dia menggunakan bateri ataupun cas. So, daripada situ dia boleh menyebabkan cepat meletup apabila selalu kita guna. Lepas tu kita guna, lepas tu meletup.
Lepas tu seterusnya, cecair vape mempunyai paras nikotin yang tinggi yang boleh menyebabkan kematian. Okey, sebabkan vape orang kata tak seteruk macam rokok. Tapi orang tak tahu dalam vape tu nikotin dia lagi tinggi daripada rokok. So cecair vape dia tu dia ada paras nikotin yang sangat tinggi. Okey. Yang seterusnya, cecair vape yang mengandungi pelbagai perisa menunjukkan paras cytotoxicity yang tinggi. Okey, mesti semua tertanya-tanya, apa cytotoxicity ni? Kan, macam saya sendiri pun macam tak pernah dengar sangat. Okey, cytotoxicity ni ialah cecair vape yang mampu membunuh sel, iaitu paru-paru, otak dan lapisan kulit. Dia mampu membunuh dan merosakkan sel-sel dalam badan kita. Okey. Dan yang last sekali, dia mudah menyebabkan ketagihan. Ketagihan sebab apa? Sebab nikotin ada dalam tu dan nikotin sangat banyak. Kononnya kan orang sekarang katanya orang hisap vape ni sebab nak berhenti hisap rokok. Tapi masalahnya bila kita hisap vape, lagi susah nak berhenti sebab dalam tu banyak nikotin dan kita akan lagi ketagih. Kesimpulan yang kita dapat daripada pembentangan ini ialah penggunaan vape adalah haram di sisi Islam berdasarkan pandangan para ulama. Seterusnya, terdapat banyak negara-negara yang telah melarang penggunaan vape. Seperti contoh, negara Argentina, Panama, Brazil dan Mexico. Di samping itu, World Health Organization WHO di Amerika Syarikat telah mengharamkan penggunaan vape sejak tahun 2007 lagi. Ini kerana apabila produk vape itu wujud di sana, mereka telah mengharamkannya.